ketika pelancaran Perikatan Nasional Peringkat Negeri Terengganu. Perikatan Nasional mengajak parti-parti lain, dalam erti kata lain, parti lain yang menentang Barisan Nasional untuk bersatu menyelamatkan negara. Saudara, saya amat terkesan dengan kenyataan ini kerana dunia ni tuan-tuan, dunia ini bukan hanya rakyat Malaysia, seluruh dunia tahu bahawa disebabkan negara diperintah oleh Perikatan Nasional lah. Peringkat awal dijanamkan oleh Pakatan Harapan 22 bulan. Kemudian Pakatan Harapan ni menikam di antara satu sama lain. Muhyiddin khianat. Muhyiddin laksanakan apa yang dipanggil sebagai langkah syaratan. Akhirnya tuan-tuan, wujudnya kerajaan yang dipanggil Kerajaan Perikatan Nasional yang hanya ada 114 kerusi bila membentuk kerajaan. Dan kemudian peringkat awal mereka menghormati rakan-rakan di dalam komponen. Sekerat jalan dia dah besar kepala. Dia dah mula nak penjarakan pemimpin-pemimpin UMNO yang memberikan nasihat-nasihat berguna kepada mereka. Mereka nak penjarakan pemimpin UMNO yang sanggup melupakan pengkhianatan mereka, sanggup memaafkan mereka dan angkat mereka menjadi Perdana Menteri. Saudara. Dan semenjak daripada peristiwa itu, tuan-tuan, berlakunya pengkhianatan kepada rakyat. Bila mana mereka untuk mengelakkan daripada berlakunya undi tidak percaya. Apa yang mereka buat, tuan-tuan? Untuk mengelakkan undi tidak percaya, mereka telah pun mengisytiharkan darurat. Dan bila darurat diisytiharkan, saudara, jangan lupa, saudara, keadaan ekonomi menjadi hancur lebur. Kedudukan kewangan kerajaan menyebabkan kerajaan terpaksa meminjam banyak duit. Dan dalam tempoh darurat itu sebanyak 600 bilion, saudara, dibelanjakan tanpa mendapat kelulusan ahli-ahli parlimen, tanpa dibentangkan di dalam parlimen. Dan mereka menggunakan akta darurat itu sebagai lesen untuk mereka memberikan projek-projek secara direct nego kepada sekutu-sekutu, kroni-kroni rapat mereka. Dan hari ini Perikatan Nasional nak selamatkan negara. Saya tak tahu nak cakap apa, tuan-tuan. Kalau ada lagi lah lembu yang percaya Perikatan Nasional ni, kita patut korbankan lembu-lembu ni, saudara. Saya yakin ianya tidak mungkin orang ataupun rakyat yang waras, rakyat yang boleh berfikir dengan otak yang rasional, sesekali tidak akan percaya dengan apa yang ditayangkan, dibentangkan oleh Perikatan Nasional ini. Kalau mereka terpedaya dan percaya bahawa Perikatan Nasional boleh selamatkan negara, saya yakin, tuan-tuan, orang yang bunuh diri disebabkan apa yang berlaku sepanjang tempoh lebih kurang 18 bulan Muhyiddin menjadi kerajaan. Dalam tempoh 18 bulan ini, saudara, ramai orang, kalau dulu mereka mengharapkan sektor kerajaan dah bungkus. Kecuali mereka-mereka yang rapat dengan Kerajaan Perikatan Nasional yang masih lagi mendapat imbuhan, masih lagi mendapat nikmat daripada projek-projek kerajaan. Tetapi rata-rata, khususnya sektor swasta yang ditutup akibat daripada pelaksanaan lockdown, akibat daripada pelaksanaan PKP demi PKP, akibat daripada penutupan sektor ekonomi, kecuali sektor ekonomi yang dipanggil sebagai essential services, itu pun, saudara, banyak yang melingkup walaupun berada dalam sektor yang essential services. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, orang jatuh susah, orang meminjam sana sini, orang minta keluar duit KWSP, dan keluar duit KWSP dimodalkan untuk meniaga. Lepas tu PKP balik, habis balik,
modal meniaga tu, lepas tu terpaksa pinjam along nak mulakan balik bila PKP dihentikan, dibuka balik. Dah pinjam along, tutup balik. Saudara, itu yang menyebabkan ada di antara yang lari daripada along, yang tak boleh tahan dengan tekanan along, akhirnya mengambil keputusan bunuh diri. Kalau orang-orang ni, orang yang bunuh diri ni tuan-tuan, saudara, dengar apa yang Perikatan Nasional janjikan, nak selamatkan negara, dia orang pun boleh hidup balik tuan-tuan. Begitulah keadaan dia. Tadi kita dah dengar panjang lebar, panjang lebar ulasan, kupasan, jawapan daripada yang berhormat Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi ketika di Temu Ramah, di Temu Nuga di NR Channel. Saya amat tertarik dengan satu kenyataan beliau, bila beliau mengatakan tentang apa yang dipanggil sebagai perumpamaan 7 series. 7 series. Tidak bererti orang yang berusia 70 tahun ini tuan-tuan kita boleh ketepikan. Kita memang hari ini Barisan Nasional, kalau kita tengok di negeri Johor, kita mengenengahkan 73% muka baru. Di Melaka kita mengenengahkan 87% muka baru. Tetapi ini tidak bererti bahawa yang 7 series itu tidak lagi berharga, ataupun orang lama itu tidak lagi berharga. Kalau 7 series ataupun orang lama itu boleh mengikuti perkembangan zaman, boleh menghasilkan idea-idea yang bernas mengikut perkembangan zaman. Dalam analogi yang diberikan, Dr. Zahid mengatakan bahawa orang yang macam 7 series, kalau dia menggunakan teknologi terkini, sudah pasti ianya tetap menjadi kereta yang terbaik walaupun dia sudah pun 7 series. Itulah ertinya tuan-tuan. Maknanya tidak bererti orang yang lama itu kita harus pinggirkan, tetapi sekiranya mereka boleh up to date dengan kehendak semasa, dengan kehendak zaman, masih lagi mempunyai ciri-ciri winnable, acceptable, likeable, maka dia masih lagi boleh diketengahkan sebagai calon Barisan Nasional. Tidak semestinya ketua-ketua bahagian akan dicalonkan menjadi calon pilihan raya, tetapi tidak semestinya juga bahawa ketua bahagian tidak akan dicalonkan menjadi calon pilihan raya. Tidak semestinya hanya yang muda akan diketengahkan, tetapi orang-orang lama yang berpengalaman, yang masih berbisa, masih mempunyai idea-idea yang bernas, mampu untuk kupak mengikut perkembangan zaman, boleh menguasai teknologi maklumat, boleh mengikut anak-anak muda dari segi sudut IT savvy, boleh menyesuaikan diri dengan media sosial dan sebagainya, menjadikan mereka ni masih relevan untuk diketengahkan sebagai pemimpin dan calon pilihan raya sekaligus. Jadi ini antara perkara-perkara yang telah pun dihuraikan oleh Presiden tadi banyak. So ada apa-apa yang boleh kita kupas, kita kupas.